Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung kepada rukun yang ketiga daripada akad salam, iaitu ra'sul mal, modal ataupun kita katakan bayaran salam. Bayaran tempahan. Wa huwa thamanu alladhi yadfa'uhu al-mushtari salafan ila al-bai'. Iaitu bayaran yang dibayar oleh pihak pembeli terlebih dahulu. Sebagai salah, makna didahulukan bayar itu kepada bai', penjual. Wa yushtaratu fihi, syarat pada ra'sul mal salam ni apa dia? An yakuna ma'luman lil aqidaini qadran wa sifatan. Mesti duit yang dibayar itu maklum, kadarnya berapa, sifatnya macam mana. Bi an yakuna mathalan alfa dinar, 1000 dinar ataupun 2000 dinar. Bayaran kita nak bayar dengan duit emas ke, nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan gandum ke, kita nak bayar, ni bayaran bayaran tu nak bayar dengan apa? Bayar, kita katakan bayar dengan kita bagi kepada dia emas ke dan seumpamanya, boleh Okey. Jadi syarat ni jelas jelas. Yang kedua, taslimu ra'sil mal min rabbil mal fi majlisil aqdi wa qabdul muslami ilaihi lahu. Syarat yang kedua ialah diserahkan ra'sul mal. Modal ataupun duit bayaran salam, tempahan itu diserahkan ra'sul mal min rabbil mal, daripada tuan punya duit, fi majlisil aqdi, dalam majlis akad. Wa qabdul muslami ilaihi lahu, dan mesti diqabat. Pihak yang terima tempahan mesti qabat dan terima duit itu dalam majlis akad. Wadzalika qabla tafarruqi abdanihima, sebelum bercerai diri mereka itu. Sebelum bercerai mesti masing-masing terima. Makna mesti terima bayaran tersebutlah. Okey. Wa yushtaratu fihi al-qabdul hakiki, disyaratkan qabdul hakiki, makna penerimaan tu diterima betul-betul. Tak boleh secara rupa je terima tapi tidak berpindah milik, tak. Mesti berpindah milik secara hakiki. Duit tersebut mesti dimiliki dan diserahkan serta diterima oleh pihak penerima tempahan. Rukun yang keempat ialah al-muslam fi. Muslam fi ni barang yang kita tempah itu. Wa huwa syai'u al-mabi'u mahallul aqdi. Barang yang dibeli yang menjadi objek akad. Subjek. Subjek akad apa dia? Allazi ta'ahada al-bai'u bi ta'diyatihi ila al-mushtari. Yang ta'ahada, yang menjanjikan oleh pihak penjual untuk menunaikannya, memberinya kepada pembeli. Muqabila ra'sil mal, sebagai bayaran kepada ra'sil malis salam, harga tempahan al-madfu'i salafan, yang telah dibayar terlebih dahulu. Wa yushtaratu fihi, apa syarat bagi barang yang dibenarkan untuk melakukan akad salam ini? An yakuna mimma yumkinu dhabtuhu bil wasfi, mesti barang itu yang mampu dia didhabitkan, ditentukan kriterianya dengan sifat. Allazi takhtalifu bil aghrad, yang mana dengan sifat itu mampu orang berbeza-beza tujuan-tujuan. Jadi benda yang nak dibuat tempahan itu mesti boleh ditentukan dengan sifat. Bihaitsu tantafi al-jahalatu anhu, sekira-kira dapat menghilangkan kejahilan. Wala yabqa imkanun lil ikhtilafi baina afradi jinsihi, yang tidak mungkin berlaku perbezaan antara jenis-jenis afrad dalam jenisnya, illa bitafawutin yasir, kecuali ada perbezaan sikit-sikit, yatasahalun nasu bi adatan, yang orang mengambil mudah. Kalau sikit-sikit beza itu orang tak kira. Jadi benda itu benda yang boleh kita tempah. Jadi ini contoh daripada hadis itu. Maka kata pengarang, wa hadhil asnaf kulluha mimma yumkinu dhabtuhu. Ini contoh apa? Benda-benda kita kata nak tempah ni benda yang boleh kita maklum sifatnya. Contoh kita tempah apa? Tempahan kereta contohnya. Atau tu kita dah maklum ciri-ciri dia, spek dia macam mana. Kita tempah apa lagi? Kita tempah kain. Tak, kita dah tahu kain apa, corak macam mana. Itu benda yang boleh kita tahu maklumat itu secara mengetahui sifatnya. Okey. Jadi faham daripada situ, benda yang tak boleh kita tahu sifat, kerana sifatnya berbeza yang sangat banyak, maka itu tak boleh kita buat salam.
فإذا كان لا يمكن ضبطه بالوصف فلا يجوز السلام فيه ولا يصح. Jika tidak mungkin kita tentukan dengan sifat, maka tak boleh salam. لأنه عقد على ما فيه جهالة, kerana itu akad yang mengandungi jahalah fahisyah, jahil yang teruk, ketidaktentuan yang teruk. Tuaddi ila niza', yang membawa kepada pertelingkahan. Wa yadhkurul fuqaha'u huna amthilatan. Para fuqaha menyebutkan contoh apa benda yang tak boleh kita salam ni. Kal julud, seperti kulit. Kulit kita tak buat salam sebab apa? Sebab kulit ni berbeza, haiwan, satu haiwan dengan haiwan yang lain berbeza. Kadang-kadang kulit yang kita nak tempah kulit, contohnya kulit biri-biri. Kulit biri-biri ni ada saiz yang kecil, ada saiz yang besar. Jadi kita nak salam benda-benda yang tidak tentu dan perbezaan yang sangat banyak ni, yang sukar ni, maka itu tidak dibenarkan salam. Contoh lain lagi, saya ambil ni, kal jawahirin nafisah, seperti jawahir, permata-permata yang mahal. Contoh kita kata mutiara, kita nak tempah mutiara. Mutiara macam mana? Mutiara ni boleh jadi orang dapat daripada laut, saiznya berbeza. Kita nak tentukan mutiara itu saiz macam ni, belum tentu dapat seumpama itu. Maka kerana itu, benda-benda kal jawahirin nafisah, mutiara-mutiara yang mahal ini, permata-permata yang mahal ni, itu tidak boleh salam. Lepas ada baru boleh jual. Ada pun nak tempah dulu benda yang tidak boleh dan tidak sah salam. Okay. Kemudian dia buat beberapa contoh lain. Cukuplah saya sebut contoh itu. Yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna ma'lumal jinsi wan naw'i wal qadari was sifati lil muta'aqidaini. Mestilah perkara yang nak disalam itu telah diketahui jenis. Jenis dia. Jenis ni makna kategori besar. Naw' ni kategori kecil. Qadar berapa, sifat macam mana. Amal jins, adapun jenis, ka'an yakuna qamhan aw sya'iran. Kita nak tempah apa? Nak tempah gandum ke? Nak tempah barley ke? Naw' pula. Gandum tadi ada banyak jenis. Baladian ke? Gandum tempatan ke? Jalaban ke? Ataupun gandum yang gandum ekspor. Gandum import. Gandum daripada luar ke? Itu ada kategori dia yang lebih kecil. Wal qadar, qadar yang banyak mana? Ka alfi sa'in, 1000 gantan ke? Ataupun berapa? Okay, contoh beras lah. Beras ni, beras banyak jenis. Beras basmati ke? Beras wangi ke? Beras buluk. Nampak tak? Beras wangi tu banyak pula. Thailandnya, Malaysia ke macam mana? Maka itu kena tentukan. Bila berapa banyak? 5 kilo ke 10 kilo? Dalilnya apa? Ialah sabda Nabi SAW, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum. Sini. Kail ma'lum. Wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Okay. Syarat yang seterusnya ialah alla yakuna mukhtalitan min ajnasin mukhtalifah. Janganlah barang yang kita nak buat salam tu bercampur dengan banyak jenis yang pelbagai. Kal alafin makhlutin min sya'irin wa ka'alaf. Alaf ni makanan binatang. Makanan binatang. Makanan daripada kuda ataupun makanan lembu ke, alaf yang bercampur daripada syair, daripada barley dan seumpamanya, jerami-jerami barley. Jadi benda tu bercampur. Kita tak tahu banyak mana yang campur, berapa peratus yang bercampur. Ini kalau ini situasi ini berdasarkan apa yang maklum pada kitab para ulama ketika mereka menuliskan kitab itu. Maka benda yang tidak diketahui campuran banyak mana ini, itu tidak dibenarkan salam. Sebab apa? Boleh jadi orang ini dicampurannya sikit, ni campurannya banyak, padahal kita nak sebaliknya, menyebabkan berlaku pertelingkahan. Adapun kalau benda ini dapat dihilangkan sekarang, dapat kita tahu nisbah berapa peratus campuran ini, berapa peratus campuran itu lagi, maka itu boleh dibuat salam. Okay. Yang seterusnya, ayakuna al-muslam fihi dainan. Mestilah barang yang nak ditempah itu dain. Makna dibayar kemudian, diberi kemudian, hutang. Makna barang itu barang yang belum ada. Dainan, benda yang dalam tanggungan. Hutang, benda yang akan dibayar kemudian, akan diberi kemudian. Bayaran tu dahululah, tapi barang itu diberi kemudian. Baru panggil tempah. Ai syai'an mausufan fi dhimmah, sesuatu yang ditanggung dalam tanggungan, yang disifatkan dalam tanggungan.
ghaira muayyan, yang tidak ditentukan. Ka'an yuslimahu, seumpama seorang itu mensalamkan, membayar tempahan alfa dinarin, 1000 dinar, fi mi'ati thawbin, pada nak membeli 100 kain, madbutin bil wasfi, yang telah ditetapkan dengan sifat. Itu contoh dia. Jadi kain itu belum dapat tu, tapi dah 1000 tu dah dibayar dulu. Itu betul. Makna kalau kain tu dah ada sekarang, orang tak panggil salam lah, panggil jual beli biasa, duit bayar, kain dah ada, itu bukan panggil tempah. Fa idza qala aslamtuka alfa dinarin bihadhi aswab mi'ah fahiya mawjudatun muayyanatun lam yasih as-salam. Kalau dia kata saya buat salam dengan kamu 1000 dinar dengan 100 baju, wahia maujudatun, walhal baju itu dah ada, kain itu dah ada, lam yasihas salam, tidak sah salam. Lianna salama syuri'a li bai'i syai'in mawsufi dhimmah. Kerana jual beli salam itu dia syariatkan pada sesuatu yang ditanggung dalam tanggungan orang, benda yang belum ada. Kalau dah ada, bukan salam lah, itu jual beli biasa. Okey, jelas. Ini senang je. Masuk syarat yang seterusnya ialah ayyakuna maqduran ala taslim. Barang yang disalam itu mampu diserah. Min haithul ajali wan nau', dari segi tempohnya dan juga nau', jenisnya. Bi an yaghliba ala dhanni wujudu nau'ihi, dengan bahawa ghalib, biasa pada zan, pada sangkaan itu ada jenis itu, indama yahinu waktu istihqaqihi, ketika sampainya waktu yang telah ditetapkan. Waktu istihqaq, waktu yang berhak. Makna jenis barang yang kita nak tempah itu, pada waktu yang kita janjikan itu, pada ghalibnya ada. Walau bin naqli min baladin ila balad, walaupun dengan cara dipindah daripada satu negeri ke negeri yang lain. Idza kana minal mu'tad, kalaulah perkara itu perkara yang biasa, naqluhu minhu, biasa dipindah daripada negeri lain, lil bai'i, untuk jual beli. Okey. Maka faham dari situ perkara yang tidak mencukupi syarat ini, yang tak ada syarat ini. Contoh, falau aslama fima yanqati'u wujuduhu ghaliban waqta hululil ajal. Kalau seorang itu melakukan salam pada barang yang terputus adanya, barang itu terputus wujudnya pada waktu yang telah ditetapkan tempoh. Ka'ina bin fi syita, seperti anggur pada musim sejuk. Wa rutabin wa nahwihi, dan rutab dan seumpamanya. Anggur ni musim panas, tuan-tuan. Anggur ni mungkin musim panas. Jadi kalau dia kata saya nak beli tempahan kepada awak anggur pada musim sejuk. Musim sejuk ni anggur tidak ada. Sekarang ni kita bayangkan situasi zaman dulu, belum ada teknologi untuk menyimpan barang, menyimpan buah-buahan dan barang dengan tempoh lama tu. Jadi akad salam tu tidak sah. Sebab apa? Sebab mana ada nak cari anggur pada musim pada musim sejuk. Anggur ni musim panas. Jadi tempoh ataupun barang tersebut mesti pada tempoh yang mana kewujudan dan keberadaan barang itu boleh, mungkin. Okey, lalu macam tu lam yasihhas salam. Wa kadza law aslama fi ma yanduru wujuduhu min haitsu nau'ihi. Begitulah juga kalau kita nak buat salam pada perkara yang jarang ada jenis tersebut. Contoh, kabitikhin bihajmin muayyan, seperti bitikh, timun Cina, tembikai dengan saiz yang tertentu. Contoh, saya nak tembikai yang bentuk 4 segi, saiz macam ni. Jadi benda itu benda yang payah untuk dapatkan seumpama begitu. Seperti dan seumpama sifat yang disebutkan itu tidak ada, maka itu tidak boleh dilakukan salam. Okey. Kemudian dia kata contoh di sini kan, wayam bagi, kita ambil satu masalah, wayam bagi lintibah huna ila annahu la yajuzu an yustabdala al-muslam fihi bi ghairihi. Tidak boleh ditukar barang yang telah ditempah dengan yang lain. Ka'an yastabdilal burra mathalan bi samnin. Dia tukar bur ni gandum. Ditukar gandum dengan samnin. Dengan samnin ni makna minyak sapi. Minyak sapi dan seumpamanya lah. Nak tukar gandum dengan minyak sapi, boleh ke tak? Tak boleh. Au yastabdila thiyaba bi hadidin. Nak tukar kain
Tempah kain tapi nak tukar dengan hadid, dengan besi. Boleh tak? Tak boleh. Jadi dah nak buat macam mana? Bal yafsuhu al-aqdus salam. Maka tapi hendaklah difasah. Cara macam mana? Difasahkan akad salam awalan idza lam yarghab bil intizar. Kalau dia tidak ingin tunggu, katalah saya tak mau tunggu lama-lama, saya nak tukar barang baru, maka fasahkan dulu akad salam tersebut. Fasahkan, pulangkan balik duit. Wa ba'daha, selepas daripada itu, imma an yastaridda ra'sal mal, sama ada dia minta balik, minta pulangkan bayaran tempahan tersebut, fayashtari bihi ma syaa minal muslim ilaih. Lalu dia beli apa yang dia nak daripada perkara yang dia nak daripada pihak muslim ilaih. Ataupun orang lain, bolehlah dapat balik duit, dia beli daripada pihak penjual itu atau penjual lain. Au an yabqa ra'sul mal fi zimmatihi, ataupun kita kata macam ni lah, batalkan tempahan yang lama tapi duit tu simpan kat awak. Wal muslim ilaihi lahu khiyaru an yabi'ahu bihi ma syaa min sila'in indahu. Jadi pihak penjual tu ada pilihan, nak jual benda lain, nak gantikan kepada yang asal, ataupun nak pulangkan balik boleh. Jadi caranya kena difasahkan dulu akad salam yang pertama yang hendak ditukar dengan barang tempahan baru. Okey. Okey, kemudian ini juga penting ni. Ini saya akan saya khulasahkan je apa yang disebut oleh pengarang di sini. Dia menyentuh pada satu apa yang berlaku sekarang ni, teguranlah kepada pihak peniaga. Sekarang apa yang berlaku apa? Setengah daripada peniaga dia melakukan jual beli, jualan, bentuk jualan. Padahal barang itu belum ada. Dia jual beli barang baik. Tapi barang di sisi pekedai tidak ada. Padahal pembeli dah nak beli dah. Maka itu tak betul. Kenapa? Kerana berlaku jual beli barang yang belum ada. Maka jalan yang sepatutnya tariq tashihi dhalik, dengan jual secara salam. Bukan jual beli biasa, jual beli salam. Makna pembeli nak beli daripada peniaga itu beli secara tempah. Jadi peniaga tak boleh kata, tak apa, bayarlah, nanti saya barang nanti saya beri kepada rumah awak. Padahal barang tu tak ada lagi dengan dia. Dia terpaksa tempah dulu. Jadi itu tak kenanya. Yang cara yang sepatutnya dia melakukan akad salam. Makna pihak pembeli membeli secara tempahan kerana barang di sisi pekedai peniaga belum ada. Maka setelah barang sampai kepada dia dengan sifat yang tersebut tertentu yang sebagaimana pembeli nak, maka dia pun menyerahkan duit kepada menyerahkan barang kepada pembeli. Okey, seterusnya ta'yinul ajal, mesti ditentukan tempoh. Alladhi yajibu indahu taslimuhu, yang wajib di sisi seorang itu untuk serahkannya. Ka'an yakunal ajalu muhaddadan ma'luma, mesti tempoh tersebut dihadkan, ditentukan dan mesti diketahui. Ka'an yakula aslamtuka alfa dirhamin fi 10 athwabin sifatuha kadza ala an tusallimani iyyaha ba'da syahrin. Ni saya buat salam tempah dengan awak dengan bayaran 1000 dirham untuk mendapatkan 10 kain, sifatnya bagian-bagian, dengan bahawa awak serahkan kepada saya kain tersebut selepas sebulan min tarikhil aqdi, lepas tarikh akad dilakukan. Jadi letakkan lepas sebulan. Awwala syahrin kadza, ataupun pada awal bulan bagian-bagian. Fa illam yadhkur ajalan, kalau dia tidak sebut tempoh, au dzakara ajalan ghaira muhaddadin, ataupun dia sebut tempoh yang tidak diketahui. Contoh, ka'an yakula ila kudumi fulanin, seumpama datang si fulan daripada safar. Seperti dia kata tempohnya ila kudumi fulanin min safarihi, seperti datangnya si fulan daripada pemusafirannya, dan kita tak tahu bila si fulan tu akan balik daripada pemusafirannya. Jadi semua itu tidak sah. Mesti tempoh yang telah maklum. Rasulullah SAW sebut ila ajalin maklum. Okey. Okey. Tengok di sini dia kata yang bagi tanbihu huna ila annahu law ahdara al-muslim ilaihi al-muslim fihi qabla al-ajal al-musamma ujbiral
muslimu rabbul mali ala qabulihi. Kalau barang tersebut menghadirkan, mendatangkan oleh pihak yang menerima tempahan barang tempahan itu sebelum sampai tempoh yang telah ditetapkan, maka hukumnya dipaksa pihak yang menempah, tuan punya harta tadi yang membayar bayaran tempahan itu untuk terima. Katakanlah datang awal barang tersebut, maka pihak menempah kena terimalah. Kena terima itu illam yakun lahu nafaqatun wa kulfatun khilal muddatil baqiyah. Jika tidak ada di sana nafkah, perlu kepada pembiayaan ataupun perlu kepada tanggungan tempoh yang baki. Tempoh yang baki. Walam yakun lil muslim gharadun maksudun mu'tabarun syar'an, dan tidak ada bagi orang yang menempuh itu tujuan maksud yang diiktibar pada syarat bil ajalil muayyan, pada tempoh yang telah ditentukan, au bilimtina'i an qabul, atau tidak ada sebab dia nak menghalang daripada penerimaannya. Jadi contoh kalau orang tu barang tu datang awal, dia buat datang awal, padahal masa belum sampai lagi, maka pihak yang menempah tu kena terima. Kena terima tu bila? Jika tempoh masa yang ditetapkan tu tidak ada apa-apa manfaat atau tidak ada apa-apa tujuan yang diterima syarak, ataupun tidak ada melibatkan pembiayaan dan nafkah dalam tempoh itu. Contoh dia bagi sini. Ka'an kana lahu mu'natun. Kalaulah ada bagi tempoh itu melibatkan ada belanja dan juga tanggungan yang perlu dia selesaikan. Contoh ada perbelanjaan ke hayawan ni, seumpama hayawan. Au kana lahu gharadun sahih, atau ada dia tujuan yang sahih, ka an yakuna ishtarahu li munasabatin muayyanah. Seumpama dia beli kerana tujuan tertentu. Dia kata contoh dia bagi. Saya ambil contoh yang pertama. Kita buat tempahan barang 1 hari bulan 1 2021 contohlah. Kita tempah hari ni 1 hari bulan 11 2020 kan. Sehingga tempoh ni. Maka datang awal. Dapat awal. Contohnya 1 hari bulan 12 2020. Okey. Kalau kita tidak ada apa-apa tujuan ataupun apa-apa qasad pada tarikh tertentu ini, dan ataupun benda itu tidak melibatkan tanggungan, tidak melibatkan apa-apa tanggungan dan perbelanjaan, maka kena tarikh ini wajib dia terima. Tapi kalau memang tujuan tarikh tersebut ada maksud dan tujuannya, contohnya tarikh ini dia tempah apa? Dia tempah kereta, tarikh ini tarikh hari jadi untuk diberikan kereta tersebut, ataupun untuk satu majlis tertentu pada tarikh ini, maka ketika itu boleh dia tak nak terima pada tarikh ini, boleh. Ataupun kita katakan benda yang melibatkan perbelanjaan dan nafkah dan juga kulfah, tanggungan. Dia tempah apa? Tempah haiwan. Haiwan patut sampai 1 bulan 1, tapi 1 hari bulan 12 pada tahun ini dah sampai. Ini dalam tempoh ni dia kena bayar ni. Kalau dapat awal dia kena tanggungan makanan haiwan tersebut, kena jaga haiwan tersebut, kena siapkan tempat haiwan tersebut. Jadi sampai awal menyebabkan tanggungan tempoh nafkah ketika ni perlu ditanggung oleh penempah. Maka sebab itu diletakkan tarikh yang ni, tujuan mungkin dia nak siapkan tempat ataupun nak menyiapkan orang yang nak jaga haiwan. Jadi kalau seumpama ini, maka boleh walaupun sampai tu awal dia boleh tak nak terima dan diambil pada tarikh yang telah ditetapkan itu. Okey. Yang seterusnya ialah ayyu'ayyina mawdi'a taslimihi. Mesti dia tentukan tempat penerimaan. Kat mana nak terima itu? Idza kana al-mawdi'u alladhi jara fihi al-'aqdu la yusluhu lidzalik. Kalau tempat yang berlaku akad itu tidak sesuai untuk melakukan penerimaan itu, contohnya nak terima apa? Nak terima kuda, bukan buat kat dalam bandar kot. Dalam bandar kedai tu mestilah di tempat yang telah dijanjikan. Itu jadi contoh syarat-syarat yang berkait dengan al-muslam fihi, barang yang ditempah. Jadi saya rasa itulah berkaitan dengan akad as-salam, sehingga kita bertemu untuk seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.